Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Wan Salwa binti Muhammad Khairul daripada kelas RBTV. Pada tugasan ini, saya akan membentangkan dan membincangkan mengenai mobiliti sosial dan bagaimana perubahan dalam pendidikan semasa mempengaruhi proses ini. Saya akan mulakan dengan mendefinisikan terlebih dahulu konsep mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan atau pergerakan seseorang ataupun kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam masyarakat. Ia merangkumi peralihan dalam status ekonomi, sosial dan pendidikan seseorang ataupun keluarga dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Mobiliti sosial ni memang penting dalam pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. Namun, dalam konteks pendidikan, kita telah menyaksikan perubahan yang peranan pendidikan semasa dari sekadar melahirkan warga negara yang baik kepada lebih menitik beratkan pembentukan warga negara global. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi mobiliti sosial dalam kalangan murid sekolah? Salah satu kesan positif yang jelas daripada perubahan ini adalah peluang mobiliti sosial yang diperluaskan. Sebelum transformasi pendidikan, masyarakat yang kurang berkemampuan seringkali menghadapi rintangan yang sukar untuk mendapatkan akses kepada pendidikan berkualiti tinggi. Namun, dengan penekanan pada keserataan akses, peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui pendidikan telah dibuka kepada individu dari segala lapisan masyarakat, tak kira status sosial keluarga masing-masing. Sebelumnya, murid-murid dari keluarga kurang berkemampuan mungkin terbatas dalam akses kepada pendidikan berkualiti tinggi disebabkan faktor ekonomi. Namun, dengan penekanan dalam pendidikan semasa, peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui pendidikan telah diperluaskan kepada semua golongan masyarakat. Transformasi pendidikan memang memberikan peluang yang lebih adil kepada semua. Yang kedua adalah inovasi dalam pendidikan juga merupakan satu kesan positif yang penting. Penggunaan teknologi yang canggih dan pendekatan pembelajaran akademik membantu murid mengembangkan kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran kerja masa kini. Mereka tidak hanya dipersiapkan dengan pengetahuan teoretikal, tetapi juga diberikan peluang untuk mengaplikasi pengetahuan tersebut dalam konteks dunia sebenar. Contohnya, murid sekarang tidak hanya belajar teori, fakta-fakta, mereka juga menggunakan ilmu daripada teori tersebut dan aplikasikan kepada praktikal ataupun amali dalam setengah subjek. Ini membantu mereka memperoleh kemahiran praktikal yang penting untuk berjaya dalam pasaran kerja yang kompetitif. Contohnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran atas talian, pembelajaran atas talian ataupun e-learning ini memungkinkan murid untuk mengembangkan kemahiran digital yang penting dalam pasaran kerja moden. Mereka juga diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran tersebut melalui projek-projek yang melibatkan kerjasama dan aplikasi pengetahuan dalam situasi sebenar. Perubahan dalam pendidikan semasa memang membawa pelbagai kesan positif yang memberi peluang kepada semua murid. Namun, kita juga perlu mengakui bahawa terdapat kesan negatif yang perlu diberi perhatian. Salah satu kesan negatif yang signifikan adalah peningkatan tekanan dan stres akademik di kalangan murid. Tekanan akademik yang berlebihan dapat mengakibatkan masalah kesejahteraan mental seperti kecemasan dan kemurungan. Kecemasan ini merupakan keresahan, anxiety disorder, dan kemurungan itu merupakan depression disorder. Ini boleh mengurangkan pencapaian akademik mereka dan menghalang kemampuan mereka untuk mencapai mobiliti sosial yang lagi tinggi. Tekanan akademik yang berlebihan mungkin menyebabkan murid merasa terbeban dan terpaksa mencapai standard yang tinggi yang ditetapkan oleh sistem pendidikan. Contohnya, tekanan untuk memperoleh prestasi akademik yang dalam tinggi dalam peperiksaan ataupun tugasan tertentu boleh menyebabkan keresahan yang melampau di kalangan murid. Akibatnya, pencapaian mereka mungkin terjejas dan peluang mereka untuk melangkah ke peringkat pendidikan atau kejayaan yang lebih tinggi mungkin terbatas.
Tekanan akademik yang tidak seimbang memang boleh menjadi halangan besar dalam pencapaian pendidikan dan mobiliti sosial. Seterusnya saya akan menyelami lebih mendalam mengenai peningkatan persaingan yang tidak seimbang di kalangan murid. Suasana persaingan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan pengurangan kerjasama di antara murid dan mengurangkan sokongan sosial yang diperlukan untuk kesejahteraan emosi yang baik. Ini juga boleh menyebabkan ketegangan hubungan dalam rangka sekelas, menghalang kemampuan mereka untuk mencapai potensi yang penuh dan memperoleh mobiliti sosial yang menghalang mereka memperoleh mobiliti sosial yang lebih tinggi. Contohnya, persaingan tidak seimbang dapat terjadi apabila sekolah menekankan pencapaian individu yang tinggi tanpa memperhatikan keperluan kesejahteraan emosi murid. Ini mungkin menghasilkan persekitaran yang bersaing di mana murid lebih fokus pada prestasi individu daripada kerjasama dan pertubuhan kolektif. Contohnya, murid akan bersaing dengan rakan sekelas untuk melihat pencapaian akademik siapa yang lagi tinggi, dan hal ini akan menyebabkan diorang bersaing dengan kuat tanpa menghiraukan kerjasama. Mungkin mereka tidak boleh membuat kerja dalam kumpulan kerana mereka mementingkan diri. Mobiliti sosial akan menyebabkan mereka berasa sombong jika mereka dapat pencapaian akademik yang tinggi. Penekanan pada persaingan yang tidak seimbang memang boleh menyebabkan kesan negatif yang luas terhadap murid. Dengan demikian, kita perlu berusaha untuk mencapai keseimbangan yang baik antara tantangan akademik dan kesejahteraan emosi murid. Kesimpulannya, perubahan dalam pendidikan semasa mempunyai kesan yang signifikan terhadap mobiliti sosial murid. Sementara terdapat kesan positif seperti peluang mobiliti sosial yang lebih luas dan inovasi dalam pembelajaran, kita juga perlu mengendali kesan negatif seperti ketekanan akademik, tekanan dan stres akademik yang berlebihan dan juga persaingan yang tidak seimbang di kalangan murid. Dengan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pencapaian akademik dan juga kesejahteraan emosi murid, kita dapat memastikan bahawa perubahan dalam pendidikan semasa memberi manfaat yang seimbang kepada semua murid dalam mencapai mobiliti sosial yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Mari kita berusaha untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan menyeluruh bagi semua murid. Sekian, terima kasih.